Kita sambung ulang kaji bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul dalam pukul 4. Soalan pertama, jadual di bawah menunjukkan bilangan Go yang dijaringkan oleh 16 orang murid. Jumlah murid ialah 16. Tiada Go 6 orang, 1 Go 4 orang, 2 Go 3 orang, 3 Go 2 orang, 4 Go 1 orang. Sebelum kita menjawab soalan, kita perlu senaraikan kedudukan. Kita bermula dengan kedudukan pertama, ada 6 orang. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian sambung dengan kedudukan ketujuh, ada 4 orang. 7, 8, 9, 10. Kemudian sambung kedudukan ke-11, 3 orang. 11, 12, 13. Sambung kedudukan ke-14, ada 2 orang. 14, 15. Sambung kedudukan ke-16, ada 1 orang. 16. Soalan A, cari jumlah antara kuartil bagi data. Sebelum kita menjawab soalan, kita perlu cari kedudukan bagi kuartil yang pertama. Kita tahu kuartil pertama bersamaan dengan 1/4. Kemudian jumlah murid kita ada 16. Ini nombor genap, perlu tambah dengan 1. 1/4 bracket 16 campur 1 bracket, kita dapat jawapan kedudukan yang ke-4.25. Kalau kedudukan 4.25 terletak di sini, bermaksud kuartil pertama ialah tiada Go, kosong. Kemudian kita cari kedudukan bagi kuartil ketiga. Kuartil ketiga bersamaan dengan 3/4. Jumlah orang 16, nombor genap perlu tambah dengan 1. 3/4 bracket 16 campur 1 bracket, kita dapat 12.75. Kedudukan 12.75 menunjukkan di sini bilangan Go ialah 2. Kuartil 3 ialah 2. Sekarang baru kita boleh jawab jumlah antara kuartil, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga 2 tolak kuartil pertama 0, kita dapat 2. Soalan B, cari variance bagi data itu. Sebelum menjawab soalan, kita perlu cari mean. Simbol mean ialah bar X. Kita perlu jumlahkan semua bilangan Go darab dengan bilangan murid, kemudian bahagi dengan jumlah murid. Go 0 darab dengan bilangan murid 6 campur 1 darab 4 campur 2 darab 3 campur 3 darab dengan 2 campur 4 darab dengan 1. Kemudian bahagi dengan jumlah murid 16. Dapat 1.25. Kemudian baru kita cari
variance. Variance diwakili oleh simbol sigma kuasa 2. Dicari dengan bilangan murid darab dengan bilangan go tolak min kuasa 2, kemudian bahagi dengan jumlah murid. Bilangan murid 6, go 0 tolak min 1.25 bracket kuasa 2 campur 4 darab 1 tolak min 1.25 kuasa 2 campur 3 bracket 2 tolak min 1.25 bracket kuasa 2 campur 2 bracket 3 tolak min 1.25 bracket kuasa 2 campur 1 bracket 4 tolak min 1.25 bracket kuasa 2. Kemudian semua ini bahagi dengan jumlah murid 16. Kita akan dapat jawapan 1.5625. Soalan C, cari sisihan piawai bagi data itu. Sisihan piawai diwakili oleh simbol sigma. Tiada kuasa 2. Kita tahu variance simbolnya ialah sigma kuasa 2. Jawapannya ialah 1.5625. Kalau nak cari sisihan piawai dengan sigma tak ada kuasa 2, bermaksud kuasa 2 ini perlu pindah. Kalau kuasa 2 pindah, dia akan jadi punca kuasa 2 bagi 1.5625. Jawapan akan jadi 1.25. Soalan 2, berikut adalah satu set data 8, 5, 9, 10, 6. Soalan A, cari variance dan sisihan piawai bagi set data itu. Sebenarnya tadi kita pun sudah cari variance dan sisihan piawai dalam soalan 1. Tetapi apa bezanya antara soalan 1 dan 2? Soalan 1, data diberi dalam bentuk jadual, iaitu data yang terkumpul. Soalan 2, data tidak diberi dalam jadual, iaitu data yang tak terkumpul. Sekali lagi saya jelaskan maksud variance. Variance bermaksud percagahan daripada jangkaan, bermaksud berbeza dengan apa yang kita jangka. Sisihan piawai bermaksud sejauh mana titik data anda dari nilai min, bermaksud berbeza daripada nilai min. Sebelum kita cari variance, kita perlu cari min. Min diwakili oleh simbol bar X sama dengan jumlahkan semua data kemudian bahagi dengan bilangan data. 8 campur 5 campur 9 campur 10 campur 6 bahagi dengan bilangan data 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. Jawapannya lah 7.6. Ini tidak perlu digariskan kerana bukan jawapan terakhir. Kemudian saya cari variance, simbolnya ialah sigma kuasa 2 sama dengan data 8 tolak min 7.6 kuasa 2 campur
data 5 tolak min 7.6 kuasa 2 campur data 9 tolak min 7.6 kuasa 2 campur data 10 tolak min 7.6 kuasa 2 campur data 6 tolak min 7.6 kuasa 2. Kemudian bahagi dengan bilangan data iaitu 5. Kita dapat jawapan 3.44. Kemudian cari sisihan piawai, simbolnya ialah sigma. Saya sudah cakap kalau sigma bermaksud kita perlu pindah kuasa 2 ini. Apabila kuasa 2 pindah, jadi punca kuasa 2 bagi 3.44. Jawapannya lah 1.855. Kemudian soalan B. Jika setiap nombor dalam set itu ditambah dengan 3, cari sisihan piawai baharu. Kalau setiap nombor dalam set ditambah atau ditolak dengan nombor yang sama, jawapan pun kekal sama saja. Jawapan tadi ialah 1.855. Walaupun ditambah dengan 3, jawapan pun 1.855. Soalan C. Jika setiap nombor dalam set data itu diganda 2 kan, cari sisihan piawai baharu. Tadi ditambah atau ditolak, tetapi sekarang ialah diganda 2 kan, iaitu darab atau bahagi. Kalau darab ada atau bahagi, jawapan akan berubah. Di sini kata diganda 2 kan. Dengan ini, sisihan piawai yang baru kita guna yang lama 1.855 darab 2. Kita dapat 3.71.